Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani bermaksud kepercayaan antara kerajaan dengan rakyat atas dasar ketulusan dan kerjasama. Ayat mudahnya, semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dibantu oleh kerajaan. Kerajaan tidak berselindung dengan rakyat dan kita semua bekerjasama dalam semua perkara untuk menyelesaikan semua masalah, memenuhi keperluan semasa dan mencorakkan masa depan negara. Ada 6 konsep Malaysia Madani. Yang pertama, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Secara kesimpulannya, konsep Malaysia Madani yang diasaskan oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah mengambil kira konsep kepimpinan Rasulullah SAW.
لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. Lahak Gantung 107.3 FM. Bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM, Inspirasi Informa Islam. Allah telah jelaskan betapa hebatnya hikmah bersedekah. Bersedekahlah dan pahala mengalir tanpa henti. Allah juga akan bantu lapangkan kesusahan kita. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesumah Kombat di talian 012-850-2280. Saya ulang 012-850-2280. لبيك اللهم لبيك. Baca talbiyah, Mat. Iyalah Mak Su, insya-Allah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada cakap pelancongan ke, Mat? Iyalah Mak Su, ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Anda lepasan SPM, lepasan tahfiz, lepasan madrasah. Ingin berkerjaya sebagai muftawid profesional di Mekah dan Madinah, melayani tetamu Allah dan tetamu Rasulullah. Jom sama-sama kita belajar dalam bidang diploma kemahiran pengurusan muftawid, umrah dan ziarah di beberapa universiti awam terkemuka di Malaysia. Untuk mendaftar, layari www.pmdic.edu.my. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting, iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, Cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamaruddin kira juga. Baik, Cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, Cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan
iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, bertaluk penterma dan syarat. Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills menawarkan program tahfiz mahir Yayasan Pahang. Percuma ambilan Oktober dan Disember 2023 kini dibuka. Pelbagai program seperti kulinari dan facilities management. Tajaan penuh Yayasan Pahang istimewa kepada lepasan tahfiz pondok dan madrasah. Orang asli dan mualaf turut dipelawa. Daftar sekarang, layari www.kypskills.edu.my atau hubungi 014-990-8324. Tempat terhad tertakluk kepada terma dan syarat. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di Inspirasi Inforia Islam. Motivasi diri dengan Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Uda Kasim. Ibrah, kisah dalam Al-Quran, kisah terindah dalam Al-Quran buat panduan dalam kehidupan. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita bersama waktu ini menerusi rancangan Ibrah, kisah dalam Al-Quran bersama dengan Ustaz Muhammad Uda Kasim. Untuk anda rakan-rakan yang mengikuti perkongsian ini, yang mana berada di FB IKIM FM ataupun YouTube channel IKIM, share perkongsian ini. Mudah-mudahan kita benar-benar mengambil ibrah pengajaran daripada ayat-ayat dalam Al-Quran sendiri, insya-Allah. Apapun, saya nak alurkan terlebih dahulu kehadiran Fadil Ustaz Muhammad Uda Kasim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dia sibuk kesana kemari ni kan, tapi dia masih lagi meluangkan masa nak bersama dengan sahabat pendengar melalui ibrah kisah dalam Al-Quran pada minggu ini. Hari ini kita nak cerita tentang Fir'aun. Kan, setelah kita tentang Israel, Yahudi dah dekat-dekat tu. Fir'aun, dan kali ini kita nak cerita tentang Fir'aun. Kita mungkin berikan terlebih dahulu. Siapa Fir'aun sebenarnya, Ustaz? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi dalam program ini. Mudah-mudahan program ini dapat memberikan kebaikan yang banyak pada kita. Dan bila kita mendengarnya, dia akan dapat memberatkan lagi timbangan amalan kita jika ia ditimbang nanti di padang mahsyar. Amal soleh lah, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita nak bincang satu manusia yang disebut namanya dalam Al-Quran, tetapi dia bukan hero baik, tetapi dia hero jahat. Antagonis ni, antagonis. Iaitu Fir'aun. Fir'aun ini ialah nama gelaran bagi raja-raja yang mentadbir negeri Mesir. Ya. Kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf dia duduk di Mesir, dia berdepan dengan Fir'aun juga. Tetapi Fir'aun tersebut adalah Fir'aun yang baik. Yang melepaskan Nabi Yusuf daripada penjara kezaliman sehingga melantik dia menjadi menteri, melantik dia menjadi orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, ya. Pulih kehidupan Nabi Yusuf. Itu Fir'aun yang baik. Jadi Nabi Musa alaihissalam berdepan juga dengan Fir'aun, raja Mesir, tapi raja Mesir yang jahat, zalim. Jadi menunjukkan bahawa manusia itu ada macam-macam, ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ya. Begitu. Jadi yang kita nak belajar pada hari ini ialah tentang Fir'aun, satu manusia yang zalim, satu manusia yang dihantar Nabi Musa kepada mereka, kepada dia untuk dibawa ke jalan yang benar. Tetapi nanti kita akan tengok bagaimanakah sikap Fir'aun terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ini, ya. Jadi pertama sekali kita nak ambil ibrah sebelum kita pergi jauh. Bani Israel pun ada masalah juga. Kita dah bincang hari itu, ya. Satu kaum yang pelik kan? Dengan sikap-sikap mereka yang sangat negatif, ya. Dan mereka berperang juga dengan orang yang negatif, iaitu Fir'aun. Akhir sekali siapa yang menang dalam kisah ini? Dua-dua kalah. Sebab dua-dua ada cara yang sama. Dua-dua tak betul. Dua-dua penakut. Dua-dua penakut, dua-dua penjenayah, dua-dua tidak mau kembali kepada Allah. Akhir sekali tak ada siapa yang menang.
Yang menang tetap Nabi Musa alaihissalam. Yang menang tetap orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itulah kita kena sedar bahawa agama Allah taala ini janganlah kita nak khianati dia. Sejarah telah membuktikan orang yang memerangi agama Allah tak ada seorang pun yang menang. Ya, kata sebagian guru saya lah, dia kata, bacalah penjahat-penjahat dalam Quran yang memerangi nabi-nabi ni, mereka itu seperti seorang yang melontarkan seketul batu dalam laut. Berkocak tak air laut tu? Apa? Tak ada apa malah. Kan? Dia baling-baling lah. Kita nampak batu yang dia baling tu, besarnya ini, bahaya ni. Tapi sebenarnya air laut tak berkocak pun. Bahkan batu itu akan tenggelam, duduklah dalam tu. Sampai bila-bila pun. Inilah yang terjadi kepada Abu Jahal. Tengok sekarang ni ada orang sebut Abu Jahal. Ada orang sambut birthday dia. Tak ada pun. Bahkan kalau pergi kubur Abu Jahal tu, orang tak pergi, busuk tempat dia. Ya. Dia meninggal dalam keadaan yang tak elok kan. Begitu juga Abu Lahab dan sebagainya. Begitu juga Firaun. Ya. Memanglah ada orang menyebut lagi nama dia, tapi bukan menyebut dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kebencian. Ya. Kita tanyalah orang-orang yang menentang agama Allah, menentang kebenaran, mereka akan hilang begitu saja namanya. Tetapi nama Nabi Muhammad SAW dan juga nama para anbiya, Allah sebut wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat nama kamu di mana-mana saja. Tengok nama Nabi Muhammad, pejuang kebenaran, juga anbiya-anbiya yang lain, nama mereka masih lagi diangkat, dijunjung sampai ke hari ini. Musuh pun mengakui. Yes. Kan kalau kita tengok Nabi kita Muhammad SAW, Abu Sufyan ketika dia pergi ke Rom berniaga, Raja Rom dengar bahawa ada seorang lelaki Mekah, ya, datang niaga kat tempat dia. Dia kata, panggil datang istana, nak dengar sikit cerita. Lalu dalam pertemuan itu kan, ditanyalah, kamu daripada Mekah? Ya. Kamu kenal dengan seorang lelaki yang mengaku dia jadi Nabi? Kenal. Sebab Abu Sufyan dan Nabi kita berkawan dari kecil. Daripada kenyataan Abu Sufyan tersebut kepada Raja Rom, dia kata, Muhammad SAW ini seorang lelaki yang baik, disayangi oleh semua orang, sehingga kalaulah Muhammad SAW itu meludah, orang akan kutip air ludah dia. Mana sayanglah dekat dia. Itu orang kata kinayah kepada terlalu sayang. Kan? Manakala musuh pun memberi sanjungan, begitu hebat pejuang kebenaran. Sebab itu kita pilihlah untuk berjuang dalam pihak yang membawa kebenaran. Walaupun di dunia ini mungkin agak rasa perit, kan? Rasa pelik dan perit. Ya, tetapi Allah janji bahawa kita akan mendapat kemuliaan. Kalau tidak di dunia, kita yakin di akhirat kemuliaan akan bersama kita. Sentiasa bersama dengan pihak yang benar. Ya, jadi Firaun tidak duduk di pihak yang benar. Bani Israel yang mengkhianati Nabi Musa juga tidak duduk di pihak yang benar. Akhir sekali Firaun dan tentera dia tenggelam dalam laut. Bani Israel, mereka itu Allah Ta'ala sesatkan mereka di padang pasir selama 40 tahun. Kalau minggu lepas kan kita dah dengar yang bagaimana mereka enggan pergi berperang dengan Nabi Musa tu. Selepas mereka enggan tu, Allah Ta'ala dera mereka di padang pasir 40 tahun, mereka tak boleh ke mana-mana. Akhir sekali generasi yang degil itu mati di situ je. Di padang pasir? Di padang pasir. Oh, hina. Memberi pengajaran kepada kita, tak ada gunanya kita membela kebatilan. Semua orang membela kebatilan, semuanya hancur begitu saja. Ya, tetapi yang membela kebenaran seperti Nabi Muhammad SAW dan juga para anbiya, nama mereka diangkat sampai ke hari ini. Ya, jadi baiklah, Firaun ini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, dia ni ada satu sifat. Sebab itu dia jadi jahat. Apa dia? Sifatnya ialah tagha. Apa itu tagha? Allah Taala sebut dalam Quran, "Idhhab ila Fir'aun fa innahu tagha." Wahai Musa alaihissalam, pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha. Dia itu tagha. Tagha ni apa dia? Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsir dia Fathul Qadir, tagha itu ialah asa wa takabbara, kafara wa tajabbara wa tajawazal had. Maknanya orang yang tagha ini ialah orang yang suka melakukan maksiat, orang yang takabur, orang yang melakukan kekufuran dan melampau-lampau melebihi had. Nampak tak? Ya, jadi melampaui batas. Jadi itu yang Allah kata, ya Musa dalam surah Taha ayat 24, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun. Sebab apa? Dia itu melampaui batas. Itu yang Nabi Musa menggalas
mengajak Fir'aun kepada jalan yang sebenarnya. Jadi orang yang muqtadil, jadi orang yang pertengahan, jadi orang yang wasati. Tetapi Fir'aun tak mau. Ya, sebab apa? Sebab dengan dia mengamalkan sifat melampaui batas itulah dia dapat keuntungan. Dia rasa dia hebat, dia berkuasa. Kalau dia fikir kalau aku jadi orang pertengahan, aku tak dapat berkuasa macam ni. Guru saya ada berikan satu permisalan. Dia kata mengapa orang yang melampaui batas ni dia akan pertahankan juga kebatilan. Walaupun dia tahu benda tu batil. Masya Allah. Dia bawa satu cerita. Ceritanya gini. Ada seorang lelaki, dia ada seekor himar. Himar ni keldai. Dia sayang sangat dengan himar ni. Tiba-tiba himar dia tu mati. Lalu dia galilah kubur himar tu. Di atas kubur tu dia buatlah macam kubur manusia. Dan di atas tu dia letak lilin kan. Jadi orang pun datang. Orang sangkakan bahawa itu kubur wali. Sebab ada dinding, ada lilin semula, ubah lagi dia letak agaknya warna hijau agaknya kan. Lalu orang pun datang yang hantar pulut kuning, yang dimasukkan duit. Maklumlah mereka sangka kubur wali. Padahal itu kubur himar. Jadi si pemilik kubur ini, bila dah datang pulut kuning sehari, dapat setalam, kenyang perut dia. Besok datang lagi, setalam lagi. Dengan duit lagi, orang letak situ kan, nak ambil barakah, umpamanya. Itu. Jadi lama-lama dia tak payah bekerja, dan dia tak payah nak susah-susah. Duit pun dapat, pulut kuning pun dapat. Jadi Itu lagi kubur. andai kata kita lah beritahu dia, Encik telah tipu orang. Ini bukan kubur wali, ini kubur himar. Nak tak dia mengaku? Dia takkan mengaku. Sebab apa? Sebab dia sudah dapat keuntungan daripada pembohongan yang dia buat. Padahal dialah orang yang paling yakin bahawa benda itu tak betul. Dia paling tahu. Dia paling tahu. Begitu juga yang berlaku kepada Fir'aun dan segala farainah, segala Fir'auniyah. Fir'auniyah itu ialah orang-orang yang menjalankan dasar zalim seperti Fir'aun ini. Kita panggil Fir'auniyah. Mereka itu tahu apa yang mereka buat itu tak patut punya, di luar kemanusiaan. Bayangkan Fir'aun, dia mengarahkan supaya anak-anak lelaki yang lahir disembelih. Ya Allah. Ya, itu di luar kemanusiaan tu. Dia tahu benda itu tak elok. Dia boleh bayangkan kalau benda ni berlaku pada cucu dia, apalah rasanya. Tetapi dia pejamkan mata. Sebab apa? Daripada sifat melampau itulah dia dapat keuntungan. Kalau tak adalah piramid yang kita nampak sekarang ni. Sebab melampau dia dah kan. Sebab melampau dia dapat macam tu. Kerana itulah di dunia sampai ke hari ini, ada orang memejamkan mata terhadap kebatilan. Kenapa? Kerana dia dapat untung di sebalik itu. Tapi orang seperti ini malam dia takkan tidur nyenyak. Dia tahu kan bahawa batil itu akhir sekali akan dipinggirkan. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, telah datanglah kebenaran dan telah pupuslah kebatilan. Sesungguhnya sifat batil itu pasti akan pupus. Mereka takkan boleh tidur malam. Begitulah juga Fir'aun. Dasar batil itu menyebabkan dia tak boleh tidur malam. Sehinggalah dia diganggu dalam satu mimpi dia. Lahir seorang baby kecil. Baby itu nanti membesar, akan menjatuhkan kerajaan dia. Alah, sekadar mimpi. Tentang dia tidur tak basuh kaki kan, mimpi tersebut dia terbawa-bawa dalam hidup dia. Melampau melampau kan. Sampai dia jumpa tukang tilik. Macam mana ni kan. Jadi bila dia pun membuat satu dasar, mana-mana Bani Israel yang lahir ke anak lelaki, bunuh. Tengok rasa ketakutan dia. Sebab orang yang bawa kebatilan, dia tak boleh tidur malam. Lalu dia buatlah perkara-perkara yang lebih melampau, menjadi lebih melampau. Akhir sekali bila dia mati, dia tidak ada hujah untuk menjawab depan Allah, kerana kejahatannya memang begitu tersalah. Ya, jadi kita nak bincangkan hari ini sebelum pergi lebih jauh, di manakah melampaunya Fir'aun? Di mana melampau Fir'aun tu lepas kita berhenti rehat boleh? Boleh. Kita akan tahu lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami untuk ibrah kisah dalam Al-Quran. Dosa itu meresap jiwa, mengundang murka yang maha esa. Usah semua yang diusah sesat di dunia sementara. Sangat gelisah di hati ini,
dia macam tu, saya reda je lah. Ada orang yang tentu tak boleh macam tu. Tapi bila mana kita melakukan maksiat, kita kena tengok ke depan. Kalau kita nak lakukan maksiat, ingat azab Allah tu pedih. Adab adalah hiasan paling indah, peninggi diri dan juga maruah. Perkongsian Bicara Adab bersama Ustaz Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Perkongsian kita pada malam ini menerusi ibrah kisah dalam Al-Quran. Bersama dengan kita tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Uda Kasim, perkongsian berkenaan dengan Fir'aun. Hari ini kita nak kenal siapalah Fir'aun, dan Alhamdulillah Ustaz dah berikan tadi awalan tadi siapa Fir'aun, apa sifat dia yang menyebabkan dia begitu, kerana dia ada sifat melampau. Sejauh mana melampaunya tu kita nak dengar. Ini kan Ustaz kan, mungkin kita boleh sambung. Sejauh mana melampaunya si Fir'aun ini Ustaz, silakan. Dalam Al-Quran didatangkan beberapa ayat bagi menampakkan sifat melampau Fir'aun ini. Ya. Pertama sekali kita boleh merujuk pada surah Al-A'raf ayat yang ke-127. Ya. Dalam Al-A'raf 127 Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala quote kata-kata menteri-menteri Fir'aun yang jahat ini, yang menjadi penasihat kepada Fir'aun, ya. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Ya, maksud dia, dan berkatalah pula ketua-ketua daripada kaum Fir'aun. Fir'aun ni dia ada penasihat-penasihat dia, sebab itu dia jadi jahat. Fir'aun ni bukan makna langsung dalam diri dia tak ada sifat baik. Ada. Tu yang dia ambil Nabi Musa jadi anak angkat tu. Baiklah tu. Ada jugalah ada hati taman tu kan. Tetapi dia menjadi lebih jahat kerana yang duduk di kiri kanan dia adalah orang-orang yang jahat-jahat. Siapa tak kenal Qarun? Qarun ni seorang pencinta dunia, seorang pemuja dunia. Jadi Qarun ini, bayangkan dia seorang lelaki yang miskin, tiba-tiba dia ambil bekerja dengan Fir'aun. Fir'aun didik dia dengan dunia. Daripada miskin tu, rumah buruk, tiba-tiba dapat duduk rumah besar. Nak tak dia lepaskan dunia itu? Takkan dia lepasnya. Sebab itu dia sentiasa menjadi, maaf sebutlah, pembodik kepada Fir'aun. Dia ni lah jadi penasihat kepada Fir'aun. Sebab nak bodik? Bodik. Jadi bayangkan, dia akan yes saja. Apa kata Fir'aun? Ya. Boleh. Apa kata Fir'aun? Ya. Dan dialah yang memberi idea supaya dibunuh saja orang-orang Bani Israel ni. Ini Qarun. Ya. Kemudian Haman ni menteri dia. Haman ini ialah orang yang hatinya sudah rosak, tiba-tiba jadi penasihat kepada Fir'aun. Dia menambah rosakkan Fir'aun. Fir'aun juga bukan saja rosak dengan sebab dua orang ni, dia jadi rosak juga dengan sebab kaum keluarga dia. Sebab kaum keluarga Fir'aun ni sudah biasa duduk dalam kemewahan. Maklumlah jadi keluarga Fir'aun kan. Jadi mereka pun takut kalau Fir'aun ni dijatuhkan oleh Musa AS, bagaimanalah nasib mereka. Lain-lain tu ya. Jadi sebab itu keluarga Fir'aun turut menyumbang kejahatan Fir'aun. Dan mereka ini dalam sebagian kitab tafsir menyebut mereka inilah yang menjadi polis-polis rahsia yang menyelinap masuk ke rumah-rumah Bani Israel, memberi maklumat pada Fir'aun, orang ini beriman, orang ini beriman. Keluarga-keluarga dia. Dan tambah Fir'aun ini tambah jahat. Sebab apa lagi? Sebab yang rosak di Mesir itu bukan saja Fir'aun, bukan saja Haman dan Qarun, bukan saja keluarga dia. Rakyat Mesir itu sendiri. Quran sebut innahum kanu qauman fasiqin. Mereka itu adalah kaum yang fasik. Jadi bayangkan Fir'aun ini hidup dia dikelilingi oleh orang-orang yang berhati kotor. Macam mana dia nak jadi orang yang baik? Kiri kanan beri nasihat yang tak baik. Ya. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, qala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Berkatalah menteri-menteri, penasihat-penasihat dia lah, daripada kalangan Fir'aun tu, dia kata apa? Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Ya Fir'aun, engkau nak biarkan Musa AS dan juga kaum dia merosakkan negeri Mesir ni? Engkau ni raja tau, engkau ada kuasa tau, engkau kena buat sesuatu. Nampak tu dia punya batu api tu, dia bakar kan? Ya, wa yadharaka wa alihataka.
engkau nak biarkan Musa alaihissalam ini melakukan kerosakan, dan akan menyebabkan orang ramai akan meninggalkan kau. Nampak tak? Dalam ayat ini dia kata apa? Wa yadharaka wa alihataka. Dakwah yang dibawa oleh Musa alaihissalam ini akan menyebabkan orang meninggalkan engkau dan meninggalkan Tuhan yang engkau sembah. Bermakna dalam ayat ini, Fir'aun ni dia tak sembah Allah, dia sembah Tuhan-Tuhan. Dia ada Tuhan-Tuhan dia. Dan dalam waktu yang sama dia mengaku dia Tuhan. Nampak tak? Jadi dalam ayat surah Al-A'raf ayat 27 ni, menteri dia kata apa? Ya Musa, ya Fir'aun, kalau engkau membiarkan Musa meneruskan dakwah dia, ini akan menyebabkan orang ramai tidak lagi menyembah engkau dan Tuhan-Tuhan engkau. Menunjukkan bahawa Fir'aun dia menyembah berhala-berhala dan dia juga kata pada orang dia adalah Tuhan. Sebab itu ada ulasan yang dibuat oleh para ulama, contohnya Dr. Khalid Al-Khalidi, dalam kitab dia kata apa? Dia kata Fir'aun ini orang ramai tahu yang mak ayah dia manusia. Jadi orang ramai tahu bahawa dia bukan Tuhan, dan dia juga tahu bahawa dia bukan Tuhan. Dia tak kata bahawa dia Tuhan yang satu, sebab dia pun sembah Tuhan lain juga, berhala-berhala. Cuma dia mengaku bahawa aku ni orang kanan Tuhan. Jadi Tuhan telah mewakilkan kepada aku, maka di dunia ini akulah yang berkuasa. Sebab itulah dia berani berkata, sungai Nil itu mengalir di bawah tapak kaki aku. Jadi kalau dia sembah berhala pun itu dah melampau. Apatah lagi dia sembah berhala, lepas tu dia mengaku dia jadi Tuhan. Ini sifat melampau yang pertama. Yang baik, kita tengok pula sifat melampau dia yang kedua. Sifat melampau dia yang kedua ialah dia mengajar kaum dia supaya menjadikan dunia itu sebagai ukuran kebenaran. Betul Ustaz. Benar tidak benar seseorang itu tengok pada dunia dia. Kehidupan dia lah maksudnya. Sebab itu kita quote satu ayat Quran. Dia komen Nabi Musa alaihissalam. Dia kata Musa tu kalau betul dia Nabi, mengapa dia bila bersyarah dia tak pakai gelang emas? Kebendaan ni. Kan? Ini kita dapat lihat dalam surah Az-Zukhruf ayat 53. Allah berfirman dalam menceritakan kenyataan Firaun, "Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahul malaikah muqtarinin." Kalaulah betul Musa itu rasul, sepatutnya ia dipakaikan oleh Tuhan dia gelang-gelang emas bagi menandakan dia seorang pemimpin. Jadi maknanya Musa alaihissalam tu nak ukur dia benar tak benar, sejauh mana dia ada gelang emas, sejauh mana dia ada dunia, sejauh mana besarnya kereta dia. Dia telah memberikan kayu pembaris yang silap kepada kaum dia, ya, untuk mengukur kebenaran. Jadi bayangkan bila kita ada kayu pembaris yang bengkok, macam mana kita nak luruskan garisan? Jadi kaum dia terima benda tu. Jadi sebab itu mereka, ala Musa bersyarah, tak nak dengar lah. Tapi kalau Fir'aun bersyarah, sebab Fir'aun ni dengan Qarun, sekali dia bersyarah, dia pakai emas tu, orang kata banyaklah dia bawa. Ini menunjukkan kami benar. Jadi sangat bahaya bila kita memberikan kayu ukuran itu kayu yang salah. Macamlah dalam masyarakat kita pernah juga kadang-kadang kita bagi kayu ukuran yang salah, betul tak? Contoh kalau mengaji agama, awak nak hidup macam mana? Contohlah kan. Poinnya ustaz je ke? Kan? Je ke ya ustaz? Itulah kan. Kalau belajar sekolah tahfiz, ke mana masa depannya? Padahal sekolah tahfiz ini matlamat kita biarlah anak kita tu menghafaz Quran dulu sebelum umurnya 7 tahun. Lepas 7 tahun dia dah hafal Quran, dia belajar pula akademik kan. Dia dah cerdas. Tapi kita bagi kayu ukur yang salah. Nak berjaya tu mesti tinggalkan yang itu, yang ni ambil yang ni. Salah. Sebab itu Fir'aun dianggap melampau. Sebab dia memberikan kayu ukuran yang tak betul pada rakyatnya. Ya, ini salah. Ini jadi peringatan pada ibu bapa ni. Dan kepada kita semua, ya, hati-hati dalam memberi kayu ukuran terhadap sesuatu perkara. Contohnya orang itu berjaya tak berjaya diukur pada apa? Kerjanya besar, rumahnya besar. Salah tu. Satu keluarga yang bahagia itu diukur pada apa? Kan itu kita kena cari kayu pembaris yang betul mengikut agama kita. Kalau tidak nanti kita
dalam memberi penilaian. Habislah hidup kita. Kan? Sebab Islam ini cara hidupnya lain. Sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah. Adakah di sana celupan yang lain daripada celupan Allah yang lebih baik? Tak ada. Mana celupan Allah itu adalah cara hidup yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Itu cara hidup yang sebenarnya. Kita ambil cara hidup yang lain daripada cara hidup yang Allah Ta'ala tunjukkan. Habis. Macam orang kata kan, kalau kita tak tipu sikit-sikit dalam berniaga, mana boleh untung. Allah Akbar. Kan? Cara fikir kan? Cara fikir. Lepas tu dia turunkan benda tu pada anak dia pula. Anak dia turun pada cucu dia pula. Akhir sekali terbentuk satu kayu ukuran. Berniaga ni sikit-sikit kena tipu lah. Kalau tidak nak untung macam mana? Orang lain pun tipu juga. Allah Akbar. kan kayu ukuran tak betul tu. Ini melampau. Apa salahnya kita beritahu kan, untuk berjaya kita kena taat perintah Allah. Ikut sunnah Rasulullah. Ini kayu ukuran yang betul. Sunnatullahnya kan begini. Begini. Kan. Jadi kita jauhilah sifat Firaun ni. InsyaAllah. Amin. Amin. Memang khawatir Ustaz kan? Khawatir. Boleh saya bawa sifat ketiga? Boleh teruskan Ustaz. Jadi sifat ketiga yang ada pada Firaun ni, dia dah tak nak beriman pada Nabi Musa. Dia memperlekehkan pula ayat-ayat Allah. Tengok ni, kalau kita lihat Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 75. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'aun wa malaihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka berlaku sombong, takabur, enggan menerimanya. Dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa. Jadi dia tak terima ayat-ayat Allah. Dia tak terima. Ya. Sedangkan kalau kita tolak ayat Allah ni, ruginya kita. Rugi sangat, rugi sangat. Ya. Saya kata rugi tu kita ambil satu contoh lah. Ya. Saya suka ambil contoh di sudut sejarah lah. Ya. Kita tengok surah Quraisy. Surah Quraisy yang pendek tu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Kan? Kita kata apa? Telah menjadi kebiasaanlah bagi kaum Quraisy, mereka itu berniaga di musim sejuk dan juga di musim panas. Daripada kisah ini kita dapat lihatkan bahawa Nabi SAW diutuskan kepada kaum Quraisy ini. Quraisy bukan satu kaum yang calang-calang. Dia adalah satu kaum yang sudah berjaya melebarkan bisnes dia di musim sejuk dan juga musim panas. Musim sejuk dia berniaga kat mana? Kat Yaman. Musim panas dia berniaga kat Rom. Masya-Allah. Rom tu. Eropah tu. Masa tu Rom Timur lah. Rom Timur kan. Jadi nak ceritanya bahawa seorang Nabi itu Allah Ta'ala bukan lahirkan dia daripada kaum yang comot-comot, bukan. Nabi Muhammad SAW lahir daripada kaum yang sudah bijaksana, yang hebat menguruskan pentadbiran di kota Mekah. Ya, kemudian mereka ini merupakan peniaga-peniaga yang hebat. Sampai ke Rom mereka berniaga. Daripada masyarakat yang hebat inilah lahirnya seorang Nabi yang membuka dunia ini. Apa kita dapat belajar kat situ? Kan? Betapa kalau kita nak lahirkan seorang pemimpin yang hebat, masyarakat itu kita kena pastikan juga merupakan masyarakat yang hebat. Cerminan kan? Cerminan. Itu berlaku kan. Jadi kalau kita tak terima ayat ni, kita kehilangan satu kayu pengukur. Gitu kan. Jadi Firaun dia tak fikir gitu tu. Dia fikir yang datang daripada Musa AS, apa saja ayat, kami tutup telinga. Macam Nabi Musa lah, macam umat kaum Nabi Nuh saya sebutkan pada siri yang lalu. Ya, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Bila Nabi Nuh menyampaikan ceramah saja, mereka ambil jari jemari mereka masukkan dalam telinga. Kinayah kepada kata mereka tak nak dengar langsung. Tak cukup masukkan jari jemari dalam telinga, mereka ambil kain tutup kepala lagi. Wastakbaru istikbara. Akhir sekali mereka terus jadi orang yang takabur. Apa makna jadi orang takabur? Takabur ni maknanya akulah yang betul, kamu semua tak betul. Akulah yang hebat, kamu semua tak hebat. Bayangkan, bila kita dah terasa diri kita hebat, nak tak kita ditegur? Sampai bila pun kita takkan tahu kesilapan kita. Dan kita takkan dapat naikkan
lagi prestasi kita sebab kita tak ada orang yang nak menegur kita. Rasa selesa dah okey dah. Dah free, dah orang kata comfort zone. Kan? Rugilah. Jadi sebab itu bila kita tolak ayat-ayat Allah, kita rugi. Jadi Fir'aun ialah antara orang yang menolak ayat-ayat Allah. Dan tidak cukup dengan itu, dia suka sindir-sindir ayat-ayat Allah. Adalah tak terima sindir lagi tu. Mari kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat 132. Bagaimana dia menyindir ayat Allah. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin. Mereka berkata, walaupun apa saja keterangan, mukjizat, ayat-ayat Allah yang kau bawa pada kami, wahai Musa, litasharana, supaya engkau menyihir kami, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan sekali-kali beriman. Tengok statement dia sangat bahaya. Apa dia? Dia guna ayat. Dia kata, kamu hantar apa ayat pun. Dia guna perkataan ayat tu. Para ulama tafsir mengatakan bahawa mengapa Fir'aun guna perkataan ayat untuk menyindir. Padahal dia menganggap bahawa apa yang Nabi Musa baca kepada mereka itu semuanya mandrem-mandrem sihir. Dia anggap itu semua sihir. Kami tak nak dengar. Nampak tak? Dan benda ni seperti mana yang dibawa oleh orang-orang Quraisy juga. Orang-orang Quraisy, mereka nak tolak peribadi Nabi, mereka tak jumpa di mana cacatnya. Akhir sekali mereka berpakat kata, dia ni ialah ahli sihir. Sama macam Fir'aun. Mereka tak nak mengakui kehebatan ayat Allah. Mereka nampak ayat Allah tu hebat, tetapi hebat kerana sihir yang ada di dalamnya. Kan? Jadi inilah kejahatan Fir'aun. Jadi bila dia anggap ayat Allah itu sihir, macam mana dia nak dengar? Kan? Jadi dia akan halang orang lain pula untuk mendengarnya. Jadi dia membawa keburukan di atas keburukan. Sebab itulah Nabi Musa AS, Nabi Harun dihantar untuk membawa kembali Fir'aun ke pangkal jalan. Tapi nak berdepan dengan Fir'aun ni bukan kerja yang mudah. Ya. Tapi nak mengulas lagi tu rasanya masih dah tak cukup. Ya, kita akan sambung ni minggu depan ni. Kita sambung minggu depan. Kita nak dengar pula apa tribulasi yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun dalam mendepani orang yang melampau ini, yang namanya Fir'aun. Ya, nanti kita akan tahu juga tentang doa tu. Nanti kita akan kongsikan juga minggu depan. Semua tu minggu depan kita akan kongsikan. Untuk anda akan pendengar perkongsian ini pada minggu depan. Bagi yang menyaksikan di FB IKIM FM saat ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi benar-benar belajar daripada apa yang telah kita pelajari menerusi Al-Quran, sejarah-sejarah zaman silam, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian. Bertemu lagi minggu hadapan ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sebentar wahai anakku,
masa nanti kudratku mungkin tidak selasak dulu. Santunilah ibu satu persatu, mandi dan sisirkan rambutku sebagaimana dulu ku dandanimu. Ibu bedakan muda bukamu. Jangan dipamer wajah jemumu anakku. Kasihan bila kau dah kataku. Jagalah itu tujuan hidupku saat itu. Melainkan isu hajat ada dirimu. Di usia aku nanti sifatku akan mudah tersinggung. Kenal bersamamu dah tak lama, ibumu sudah terlalu tua. Kota Baru 89.8. Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi.
Salam